Salam sejahtera kepada semua murid. Hari ini kita akan belajar bab baru, bab 12, pengendalian data. Okey, tajuk mengklasifikasikan data dan membina jadwal kegerapan. Ini ialah standard kandungan dan standard pembelajaran. 12.1.1 Mencana seorang statistik dan mengumpulkan data yang relevan. 12.1.2 Mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data humorik dan membina jadual kegerapan. Okey, sebelum itu topik ini adalah berkaitan dengan pengendalian data kan. Sebelum kita mengendalikan data, kita perlu mengumpulkan data. Tapi sebelum mengumpulkan data, kita perlu ada seorang statistik. Apa data yang kita perlu dikumpulkan? Itu sekarang kita tengok seorang statistik. Okey, seorang statistik ialah apa? Seorang statistik ialah seorang yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman atau kebolehubauhan dalam data tersebut. Sekarang kita tengok apa itu ialah keragaman, apa ialah kebolehubauhan. Dia tengok contoh seorang statistik. Okey, pertama, berapakah tinggi murid dalam kelas 1 amanah? Tinggi murid, okey, tinggi mungkin ada yang 181 cm, ada yang 165 cm, ada yang 155 cm kan. Rempah ini boleh berubah kan. Oleh itu ini panggil sebagai kebolehubauhan. Oleh itu kalau kita tengok keterangan dia, terdapat kebolehubauhan dalam tinggi murid. Misalnya 150 cm, 156 cm, 164 cm dan sebagainya. Oleh itu ini panggil kebolehubauhan. Okey, soalan kedua. Apakah makanan kegemaran murid kelas 1 amanah? Okey, makanan kegemaran. Mungkin ada yang cakap dia suka makan nasi lemak. Ada yang cakap nasi goreng, nasi ayam, mi goreng. Okey, dan sebagainya. Ini boleh dikategorikan sebagai satu kategori kan. Iaitu ini panggil sebagai keragaman. Terdapat keragaman dalam jenis makanan kegemaran. Misalnya nasi lemak, mi goreng, rasa dan sebagainya. Iaitu sekarang kamu sudah tahu apa perbezaan dia dan apa itu ialah keragaman dan kebolehubauhan. Okey, soalan statistik kita sudah ada. Oleh itu sekarang kita kena kumpulkan data. Kumpulkan data dia ada 4 kaedah. Pertama, temu buah. Misalnya, cara murid datang ke sekolah. Kamu nak tahu kawan kamu bagaimana datang ke sekolah kan? Kamu boleh terus interview dia. Terus tanya, okey, bagaimana kamu datang ke sekolah? Ini panggil temu buah. Ataupun tinjauan. Kalau tak nak buat temu buah ke, kamu nak buat tinjauan ke, kamu sediakan soal sedikit. And then edarkan kepada murid-murid 4K. Dan selepas itu tandakan mereka sudah jawab, kamu kumpulkan. Itu sebagai tinjauan. Jika tak nak, kau boleh buat pemerhatian. Kau berdiri di pagar sekolah and then tengok mereka bagaimana datang and then kamu tandakan, catatkan sendiri. Itu panggil pemerhatian. Okey, dekat sini dia bagi contoh. Misalnya kamu nak tahu bilangan kereta yang melalui satu persimpangan jalan raya setiap jam. Dan kamu berdiri dekat persimpangan jalan raya itu dan kamu catatkan sendiri. Okey, ada satu lagi ialah eksperimen. Okey, misalnya kamu nak tahu suhu air panas yang menyejuk setiap 5 minit ialah berapa darjah. Kamu catatkanlah. Okey, buat eksperimen dan catatkan. Okey, selepas kamu kumpulkan data, sekarang kamu nak mengklasifikasikan data. Data boleh diklasifikasikan kepada dua. Satu ialah kategori, satu ialah humorik. Kategori ini ialah bukan angka, bukan melibatkan lembar. Ini yang melibatkan lembar. Kita tengok Okey, kategori mengukur ciri-ciri. Tidak boleh diukur secara berangka, tapi boleh dihuraikan. Misalnya jantina, warna kereta, perisa kuda-kuda atau kumpulan darah. Kumpulan darah kamu tahu kan? Okey, kumpulan darah A ke, B ke, O ke atau AB. Okey, humorik mengukurkan kuantiti. Kuantiti maksudnya lembar lah. Okey, diukur menggunakan angka. Misalnya bilangan buku yang dibaca seminggu, tinggi pemain badminton ataupun masa bersenam. Okey, faham kan? Okey, sekarang kita tengok contoh. Okey,
Kamu boleh rujuk ke buku teks muka surat 267. Klasifikasikan data berikut kepada data kategori atau data hibrid. Okey, contoh suhu badan setiap murid. Suhu badan 36.1 ke 36.7 ke, ini yang lembut kan. Oleh itu ini klasifikasi kepada data hibrid. And then bilangan, kau jumpa perkataan bilangan kan, ini mesti melibatkan lembut. Bilangan pokok yang di dalam di setiap daerah, ini ya data hibrid. Punca kemenangan di jalan raya, apa punca? Mungkin dia main handphone ke, mengantuk ke, mabuk ke. Oleh itu ini bukan lembut kan, di kategori sebagai data kategori. Okey, sekarang kita tengok contoh kedua. Excuse me. Okey, data berikut menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 buah kereta. Organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Sekarang kita kena bina jadual kekerapan. Dia mesti ada kekerapan. Ini ya data dia. Okey, 20 data. Ada yang keluarga ada 2 anak, ada keluarga ada tak ada anak lagi, mungkin baru kahwin lah. Ada yang ada 4 anak. Okey, bagaimana kita tulis binakan jadual kekerapan, kita tuliskan bilangan anak dekat sini. Dari kecil ke ada yang besar. Nombor yang paling kecil dekat sini ialah apa? Kosong kan? Paling besar ialah 4. Oleh itu kita tuliskan 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey, kuntaran maksudnya kita tandakan macam satu lah. Okey, satu. Dan untuk mewakili dia. Okey, sekarang kita mula dari sini. Ini 2 kan? Dan kita tandakan 1 di 2. Dan 2 lagi kan? Tandakan 1. Dan diikuti dengan 0 dan 4. Dan kita tandakan 0 dan tandakan pada 4. Dan teruskan. And then lagi 1 kan? 1 lagi 0. Dan teruskan dengan 2. Dan 1. Dan ini 1 kan? 1 ini garisan kelima kan, tapi kita tak tandakan garisan kelima, kita potongkan dia, garisan kelima dengan potong. Kita tahu ini ialah 5. Okey, teruskan dengan 3 dan 0 lagi, dan 2, dan selepas itu 4 dan 2 dan 3 dan 3 selesai. Dan kita kira dari sini. Sini ada berapa batang? 4 kan? Kita tuliskan 4. Dan ini 5. Dan ini berapa? 5 campur 1, 6. Dan 3 dan 2. Oleh itu jumlah ini, kita nak jumlahkan ini berapa? Dia mesti 20 lah. Jika bukan 20, kamu kena semak balik mana ada kesilapan. Ini panggil sebagai jadual kekerapan. Okey, ini ya latihan. Kau boleh rujuk ke buku teks muka surat 268. Kau salingkan soalan, selesaikan sendiri. Dan selepas selesai, baru kamu playkan video ini dan semakkan jawapan bersama-sama. Okey, saya harap kamu sudah selesai dan sekarang semakkan jawapan bersama-sama. Okey, soalan A. Bilangan. Kalau jumpa bilangan, mesti tahu ini lembut lah. Bilangan stem yang dikumpul oleh setiap murid. Oleh itu ini data hibrid. Masa penggunaan internet, masa 1 jam ke 2 jam ke, ini pun lembut, data hibrid. Kebolehan bermain sepak takraw. Okey, kebolehan ni tak boleh ukur dengan lembut kan? Oleh itu ini data kategori. Warna kereta, warna bukan lembut kan? Warna contoh merah ke, kuning ke dan sebagainya. Itu panggil sebagai data kategori. Panjang cacing darah, panjang kan? Oleh itu boleh diukur, data hibrid. Dan bilangan pelancong ke Museum Negara setiap tahun. Kalau jumpa bilangan, kamu sudah tahu lah, ini mesti hibrid. Dan bahasa penduduk di rumah, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, ini panggil sebagai data kategori. Pendapatan tahunan, pendapatan maksudnya gaji tahunan berapa, lembut kan? Oleh itu hibrid. Ada tak kamu betulkan semua? Jika betulkan semua, bagus. Okey, sekarang soalan kedua. Binakan jadual kekerapan.
Okey, data berikut menunjukkan saiz kemeja T yang dipakai oleh murid tingkatan 1 Cegah. Organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Okey, sekarang sini. Semua ini ialah saiz baju kan? Mana yang paling kecil sekali? S. Mana yang paling besar sekali? SL kan? Oleh itu kita catat di sini dari kecil ke besar. Oleh itu S diikuti dengan M, L dan SL. Kundaran. Kita buatkan kundaran. SL dulu. Kita tandakan satu patang dekat SL. Dan M. Dan L. M. L. Dan SL. Lagi M. Kelima potong M lagi. Dan SL. L. Dan seterusnya M. SL. L. Dan L lagi potong. Dan L lagi S. Dan M dekat sini. M, SL. And then M. Dan L, M. Dan M lagi. M, L. Okay. Yang lebih banyak ialah M kan? Ada tu kekerapan. S ada berapa? Seorang. Dan M ada berapa? 5 campur 5 campur 2. 12. Dan ini 5 campur 4. 9. Dan ini 5. Kamu jumlahkan dia. Ada berapa? Ada 27. Ini ialah panggil sebagai jadual kekerapan. Ada tak kamu dapat jawapan yang sama dengan cikgu? Jika dapat jawapan yang sama dengan cikgu, bagus. Dan tanya. Okey, hari ini kita akhirnya belajar sampai sini saja. Sekian, terima kasih.